kira ya, kita akan baca wasiat Nabi kepada kita para muslimat yang ketiga. Maka kita akan mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tengah hari ya, hampir menginjak ke tengah hari. Kita sama-sama dapat berkumpul sekali lagi selang 2 minggu untuk kita perdengarkan kepada telinga kita perdengarkan kepada hati kita pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wasiat Nabi yang ketiga yang bertajuk bekalan takwa. Bekalan takwa, lemah lembut penghias segala sesuatu. Jadi dalam hadis Nabi ini kita akan dipesan 2 perkara oleh Nabi SAW kepada kita. Pertama berkaitan takwa dan kedua berkaitan ar-rifqu. Ar-rifqu itu adalah lemah lembut, yang mana lemah lembut itu merupakan perhiasan kepada takwa. Jadi 2 poin penting. Saya bacakan dulu apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, dan dalam konteks hadis ini apa yang Nabi SAW dalam lafaz Arabiyah, dalam lafaz bahasa Arabnya Nabi sampaikan kepada isteri kesayangan baginda Rasul SAW, yaitu Sayyidatina Aisyah ummahatul mukminin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, alayki bitaqwallah azza wa jalla warrifqi, fa inna ar-rifqa lam yakun fi syai'in qattun illa zanahu wa lam yunzi' min syai'in qattun illa syanahu. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, kata Sayyidatina Aisyah. Nabi bersabda, wahai Aisyah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlemah lembut, kerana lemah lembut itu sama sekali tidak berada pada sesuatu melainkan menghiasinya. Dan lemah lembut itu sama sekali tidak terlepas dari sesuatu melainkan ia memburukkannya. Jadi 2 perkara penting yang Nabi SAW pesan kepada isteri baginda. Dan bila mana Nabi SAW pesan sesuatu kepada isteri baginda ataupun kepada para muslimat, para perempuan wanita yang ada di zaman Rasul, maka pesanan itu terpakai untuk kita semua. Rasakan seolah-olah Nabi SAW sedang berpesan juga kepada kita berkenaan dengan berlemah lembut dan juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahagian perincian kepada hadis ini akan terdapat 2 perkara. Pertama berkaitan takwa dan kedua berkaitan lemah lembut. Jadi hari ini insya-Allah kita hanya sempat dalam masa lebih kurang 1 jam, kita hanya sempat menjelaskan ya, kita hanya sempat menerokai konsep takwa yang dipesankan oleh Nabi. Kita akan cuba memahami apa makna takwa, kita akan cuba mengetahui bagaimana orang yang bertakwa itu, kita akan mengetahui ciri-cirinya bagaimana, kita akan mengetahui apa keberkatan sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah isi pokok ataupun kandungan yang akan kita perolehi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kefahaman itu sampai kepada kita semua. Telinga kita hanya mendengar. Telinga kita hanya mendengar suara saya,
dan konten kepada apa yang dipesan oleh Nabi yang dihuraikan oleh penulis kitab, iaitu Syekh Majdi Sayyid Ibrahim. Namun yang memberikan kefahaman kepada hati dan akal serta yang memberikan hidayah serta taufik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu, apa yang saya keluar daripada mulut ini akan diserap oleh telinga para jemaah sekalian. Tetapi apa yang melekat di hati, apa yang faham oleh akal, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, sebelum belajar, sebelum kelas, sama-sama kita memohon kepada Allah supaya dipermudahkan kefahaman itu sampai kepada kita. Dan seterusnya diberikan hidayah dan diberikan kekuatan untuk kita beramal dengan kefahaman yang sampai kepada kita. Itu pertama sebagai mukadimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Jadi wasiat Nabi SAW kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah ini adalah sangat penting kerana ia merupakan satu dasar ataupun satu asas yang membantu dalam kehidupan kita. Ini dihuraikan oleh Syekh Majid. Ya. Isu takwa ini adalah satu asas yang menjadi dasar kepada keseluruhan hidup kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang wanita khususnya. Kerana itu juga kalau kita lihat ya, orang lelaki setiap hari Jumaat seminggu sekali akan dipesan dengan bertakwalah kamu, ittaqullah. Ya. Perkataan ataupun pesanan pertama dalam khutbah Jumaat adalah ittaqullah. Itu orang lelaki. Setiap orang lelaki beriman yang pergi mengerjakan solat Jumaat akan dipesan oleh khatib supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita orang perempuan ni, siapa pesan dekat kita? Orang yang pergi sembahyang Jumaat itulah. Sepatutnya suami, anak-anak bujang kita, ya, dia faham pesan balik rumah, pastikan rumah tangga itu dalam lingkungan orang yang bertakwa. Kerana itu tanggungjawab sebagai suami yang mungkin berada di dalam alam maya ini sangat besar. Tanggungjawab sebagai seorang suami membimbing isteri dan anak-anak supaya sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu ajaran Islam, cara hidup Islam, pesanan takwa itu disampaikan kepada kaum Adam. Pesanan takwa itu disampaikan kepada ayah-ayah. Pesanan takwa itu disampaikan kepada abang-abang yang besar supaya faham bila balik rumah, ya, sampaikan pula, pastikan rumah tangga, pastikan aktiviti harian itu dalam lingkungan orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, takwa ini memiliki peranan yang amat agung dalam kehidupan Muslim. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita atas firman-Nya pada surah An-Nisa ayat 131. Jadi pesanan takwa ini kalau kita nak faham pentingnya dia, bukan sahaja kepada kita umat Nabi SAW, bahkan kepada penganut-penganut agama Hanif. Agama Hanif tu apa? Islam ini hanya secara officialnya itu pada zaman Nabi SAW. Islam, agama Islam. Jadi sebelum Nabi SAW, Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Lut dan sebagainya, agamanya apa? Dia tak nama Islam, tetapi namanya syariat Hanif. Ya, satu syariat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, tapi dia tidak official nama Islam. Yang namanya syariat Islam itu syariat yang dibawa, diutuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cerita tentang praktik beragama, ya, merentasi kaum, merentasi umat. Islam hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu nabi-nabi yang lain agamanya tidak dinamakan Islam tetapi agama Hanifan Musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang kita baca dalam doa iftitah. Kalau kita tengok surah An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah
Maknanya dan sesungguhnya kami telah memerintahkan, kami itu Allah ya. Dalam Quran Allah menggunakan kata ganti diri kami. Kami bukan bermakna Allah tu banyak. Tidak, dia represent kekuasaan Allah ya. Bila kita sebagai manusia, bila kita kata kami, dia collection of power, collection of kekuasaan kami kan manusia. Tetapi Allah cukup satu, wahid, Allah itu tunggal, tetapi dia punya kekuasaan, Allah punya kebesaran itu menjangkau, maha ya. Kerana itu simbolik penggunaan kata ganti diri kami di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Kamu tu Nabi Muhammad ya, yang diberi kitab. Kitab ini bukan kitab Quran saja. Kalau kita ingat ya, anak-anak sekolah kafar, sekolah agama, dia akan belajar kitab yang diutuskan kepada 4 rasul. Apa dia? Kalau Nabi Musa, kitab Taurat. Nabi Isa, kitab Injil. Nabi Daud, kitab Zabur. Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran. Jadi dalam ayat ini, surah An-Nisa ini Allah mengatakan, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Siapa tu? Nabi-Nabi yang tadi itulah, Musa, Isa, dan juga Daud, dan ada lagi Nabi-Nabi yang lain. Sebelum kamu, wahai Muhammad, dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa ni sangat penting. Apa buktinya penting? Bukan sahaja kepada kita umat Nabi SAW, bahkan umat-umat sebelum Nabi. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud alaihissalam juga diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa ini merupakan bukan sahaja wasiat Nabi SAW, tetapi juga pesanan Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada seluruh umat-umat kaum Nabi yang sebelumnya sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi suka untuk saya memetik surah Al-Baqarah ayat 197, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Seruan lagi, berbekallah, wa tazawwadu, berbekallah. Takwa ni bekalan, disebut dalam Quran. Bekalan apa? Kita pergi kerja, kalau tak sempat lunch, kita bawa bekal. Anak-anak, kadang-kadang ibu-ibu yang rajin ya, saya malas. Ibu-ibu yang rajin dibawa bekal, pagi-pagi masak nasi goreng, buat sandwich, goreng sausage, masuk naga dalam air fryer, bawa bekal untuk anak, persediaan waktu tengah hari, makan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, berbekallah kamu dengan takwa. Kenapa? Nak bekal takwa tu untuk pakai waktu bila? Waktu di dunia dan juga akhirat. Takwa tu pakai sebagai bekalan. Bekal ya. Kalau anak, kita tak bagi duit sekolah, tapi bekal pun kita tak bagi. Apa jadi ke anak? Kelaparan. Orang yang tidak berbekal dengan takwa dalam kehidupannya di dunia ini, dia umpama orang kelaparan lah. Tapi dia bukan kelaparan perut, tapi kelaparan rohnya itu lapar. Bila rohnya lapar, tak cukup nutrisi, jadi sakit. Bukan sakit badan, tapi sakitnya roh. Jiwanya sakit. Orang yang jiwanya sakit, apa keadaan dia? Tak tentu hara, gundah gulana, sedih, depression, mudah stres dan sebagainya. Itu simptom kepada jiwa yang sakit. Nak pastikan jiwa kita tak sakit, sihat, aktif, berbekallah dengan takwa tadi. Ya? Imam Syafi'i pernah berkata di dalam syairnya, aku tidak melihat kebahagiaan dalam tumpukan harta. Kata Imam Syafi'i, orang bertakwalah yang dapat merasai kebahagiaan. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal simpanan. Orang bertakwa di sisi Allah mendapat tambahan. Tambahan apa? Rezeki. Tambahan apa? Kebahagiaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada dalam sudut hati kita yang dalam, ada rasa tidak bahagia. Tertanya-tanya, ya, kenapa aku tak bahagia? Adakah kerana suamiku sekian-sekian?
Adakah kerana anakku sekian-sekian? Adakah kerana kehidupan rumah tanggaku sekian-sekian? Adakah kerana ibu ayahku sekian-sekian? Itu semua kerana faktor luaran. Tetapi kalau kita faham konsep takwa yang sebenar ni, yang mana dia adalah sumber kebahagiaan, maka ketahuilah oleh kita bahawa ketidakbahagiaan kita itu kerana level of takwa kita sendiri. Yang tadi sahaja itu faktor suami, faktor anak-anak, faktor rumah tangga, faktor ibu ayah, ataupun senang kita kata faktor keadaan sekeliling, itu hanyalah cubaan, ujian. Tetapi sumber kebahagiaan itu datang dari kita sendiri, iaitu apa? Takwa. Takwa itu yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini adalah imam kepada mazhab Syafi'i. Kita sebelah Nusantara, kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i dalam bab-bab syariat, ibadat, ya, hukum hakam. Kita berpegang kepada aliran mazhab Asy-Syafi'i. Dalam bab mazhab, bab fiqh ni dia ada 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Jadi kita sebelah Nusantara pegang Syafi'i, ya. Itu dalam bab fiqh. Kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar dan Abdul Rahman Mu'az ibn Jabal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka dengan satu pesanan, iaitu bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada dan susulilah keburukan dengan kebaikan. Tentu kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah ataupun bersosiallah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ini ada juga perincian berkaitan dengan takwa, ya, pesanan untuk bertakwa dan bagaimana Nabi berpesan susuli yang buruk dengan yang baik. Kalaulah dengan secara tidak terkawal kita telah melakukan sesuatu keburukan, tak kisahlah apa contohnya, terkeluar perkataan yang buruk dari mulut kita, termarah contohnya, teremosional contohnya, terbertindak yang tidak sepatutnya. Nabi kata apa? Kalau dah sedar melakukan keburukan, susulilah selepas itu dengan anything yang berkaitan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang melepasi keburukan itu tadi akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Itu cara, ya. Bila dah sedar terbuat salah, dah sedar terbuat perkara yang dosa, janganlah depres. Janganlah rasa, ya Allah, aku dah salah ni, macam mana ni, Allah ampun, tak dosa aku. Bagus penyesalan tu, tetapi move on. Sebab Islam ajar cara untuk kita move on dari dosa-dosa kita. Salah satunya istighfar, kan? Salah satunya taubat. Apa beza istighfar dan taubat? Last punya kuliah saya dah bagi tahu. Dan salah satu lagi yang Nabi SAW maklumkan bagi panduan, iaitu susuli keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan akan terhapuslah keburukan tadi. Kalaulah pagi tadi kita ada tertinggi suara dengan suami, contoh, tak ada kaitan dengan hidup atau yang mati, dah tersedar, dah rasa bersalah. Jadi apa kena buat? Istighfar, ya, kemudian susulilah dengan kebaikan. Lepas ni kan balik ni buatlah baik ke suami. Ya? Dengan niat moga Allah hapuskan dosa kita yang tadi. Tapi sebelum tu mohonlah maaf dulu kat dia, kan. Lepas tu buatlah baik. Masaklah apa yang dia suka. Ajaklah dia buat apa benda yang dia suka dan sebagainya, ya. Buat kebaikan, apa sahaja bentuk kebaikan yang disukai dan sesuai dengan syariat. Sayyidina Abu Bakar, siapa? Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama, kan? Juga bapa mertua Nabi SAW berkata dalam khutbahnya, amma ba'du, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, memuji orang yang memang patut dipuji dan menyertakan kebencian dengan kesenangan. Masya Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dalam khutbahnya menyampaikan, berbekallah kamu ataupun aku berwasiat agar kamu bertakwa. Jadi takwa ni, kalau kita selalu dengar pun,
tidak sepatutnya kita merasa bosan. Sebab apa? Daripada zaman Nabi SAW, amalan para sahabat, amalan salafus salih, amalan imam-imam yang besar, mereka memang akan berpesan dengan takwa. Sebab apa? Sebab takwa ni jis untuk kehidupan kita sebagai seorang mukmin yang bahagia dunia dan akhirat. Tak kala ajal akan menjemputnya dan Abu Bakar bermaksud memberi amanat kepada Umar, maka ia memanggil dan memberi wasiat. Wasiat yang pertamanya adalah bertakwalah kepada Allah, wahai Umar. Abu Bakar pun ketika mungkin nazar ataupun ajal kan, dah dekat dengan ajal, nak pas button kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua, benda pertama yang dipesan kepada Sayyidina Umar bukan pasal harta, wasiat harta, bukan pasal wasiat kepimpinan, bukan wasiat pasal apa-apa, tetapi wasiatnya adalah bertakwalah kamu, wahai Umar. Cuba kita tanya, kita lah agaknya kan sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang ibu, kalaulah ada kita rasa macam kita ni macam tak lama je lagi, kan? Tak lama je lagi. Biasanya kalau yang sakit, kalau yang sihat bugar, segar bugar ni susah sikit dia nak ingat mati, kan? Kalau yang sakit tu kan, ya saya pun ramai sekeliling saya yang sedang sakit. Biasa kalau orang sakit ni tak ada benda lain, dia akan ingat mati. Jadi kalau kita ambil inspirasi amalan salafus salih ni, semakin ajal dirasai, semakin kita berpesan untuk bertakwa kepada orang-orang yang tinggal. So kita ada tak macam tu? Ya, kalau rasa macam dah nak mati, apa yang kita akan pesan? Apa yang kita risaukan? Risau rumah tinggal ke? Risau besok suami kahwin lain ke? Habis kita punya kain baju semua kan dipakai oleh madu. Ataupun risau anak ke? Anak ni besok macam mana, apa dia nak makan kalau kita mati? Itu tidak sepatutnya. Itu bukanlah satu praktis yang baik dan betul. Yang betulnya risaukan iman anak. Risaukan bagaimana takwa suami, bagaimana takwa anak-anak dan orang sekeliling kita. Itu yang perlu kita besar dalam kerusingan ketika ajal hampir kita. Bukannya pasal rumah, siapa besok aku mati rumah ni tak berkemas. Ya. Aku mati besok pinggan mangkuk tu siapalah yang nak pakai, risaukan harta. Salah, rugilah kita. Kalau ajal nak dekat, yang kita risaukan adalah harta benda, rugi. Sepatutnya yang kita risaukan ialah iman suami, iman anak-anak. Umar radhiyallahu anhu juga menulis surat kepada anaknya yang bernama Abdullah ibn Umar. Isinya apa? Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepadanya, tentu dia akan melindunginya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pertama, Sayyidina Umar mengatakan, dia akan melindunginya, iaitu Allah. Allah akan melindungi kita. Pertama, siapa yang meminjamkan kepadanya, meminjamkan apa? Istilahnya pinjam. Kita meminjamkan masa kita kepada jalan Allah. Kita meminjamkan tenaga kita kepada jalan Allah. Kita meminjamkan otak kita kepada jalan Allah. Kita meminjamkan harta kita kepada jalan Allah. Nampak? Istilah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam Al-Quran untuk menggalakkan kita ini berada fi sabilillah adalah penggunaan perkataan pinjam. Kalau nak ikut logik, semua yang ada pada kita termasuklah mulut yang bercakap, tangan yang bergerak, telinga yang mendengar, kaki yang boleh berjalan, tangan yang boleh pegang macam-macam. Semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang meminjam, betul tak? Kita yang meminjam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, cara pujukan Allah kepada kita adalah dengan menggunakan istilah kita pinjamkan apa yang diberikan Allah kepada Allah balik. Masya Allah, ya, sangat tinggi dia punya filosofi untuk kita faham betapa Allah itu sangat pengasih dan penyayang orangnya. Jadi kata Sayyidina Umar, siapa yang meminjamkan kepadanya, kepada Allah, tentu dia akan membalasnya
Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, tentu dia akan menambahinya. Jadikanlah takwa sebagai penuntun di hadapanmu dan penerang hatimu. Jadi Saidina Umar suruh kita pinjamkan segala yang kita ada kepada Allah. Saidina Umar suruh kita bersyukur atas segala yang diberikan pada kita, ya. Dan untuk kita buat perkara-perkara itu tidak lain tidak bukan perlu ada di depan kita itu takwa. Ada takwa dalam diri, barulah kita mampu untuk bersyukur. Barulah mampu untuk kita meminjamkan apa yang ada pada kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wasiat Nabi, wasiat Saidina Umar kepada anaknya. Sekarang kita tengok wasiat Saidina Ali. Tengok ya, setiap khalifah daripada Abu Bakar khalifah pertama, wasiat tentang takwa. Saidina Umar khalifah kedua juga wasiat tentang takwa, dan sekarang Saidina Ali, kita tengok Ali. Umar yang ketiga, Uthman yang kedua, ya. Saidina Ali pernah mengutuskan seseorang dalam satu misi pengiriman pasukan, ya, nak hantar satu pasukan untuk perang. Lalu dia berkata kepada orang yang nak diutuskan kepada perang itu, dia kata apa? Dia tak cakap pasal buat elok-elok perang, bertahan, ya. Tidak, tapi kata apa? Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Padahal nak pergi perang ni, kan? Tentera nak pergi perang, Saidina Ali pesan pasal takwalah kamu wahai pasukanku, yang akan menjadi bekal bagimu untuk bertemu dengannya, dan yang tidak ada pegangan bagimu selain darinya. Takwa memiliki dunia dan akhirat. Nampak? Bila cakap bab-bab takwa ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia bukan sahaja tentang solat. Takwa tu bukan sahaja tentang baca Quran, tentang bersedekah. Tetapi takwa itu adalah asas, dan dia akan menjadi pencorak kepada semua perbuatan kita. Apa yang keluar pada mulut, apa tindakan kita, apa pilihan kita, semua base-nya adalah takwa. Kalau level of takwa kita setinggi ini, sebanyak ini, maka tindakannya pun macam ni je lah. Kalau takwa kita besar, takwa kita banyak, ya, levelnya tinggi, maka tindakan kita pun akan sempurna, disesuai dengan takwa. Jadi takwa itu adalah pemicu kepada tindakan, kepada amal soleh seseorang, ya. Jadi kalau kita nak jadi hamba Allah yang beramal soleh, nak tak nak takwa itu perlu dipertingkatkan. Okey. Kita pergi kepada seterusnya tajuk yang lain berkaitan takwa, iaitu apa itu takwa. Dalam kitab ni ada banyak disebut tentang bagaimana salafus soleh berpesan, ya, di zaman baginda semua berkaitan dengan takwa. Jadi dari situ kita faham penting takwa ni. Ya, bukan saja-saja je, tetapi dia sangat penting. Dan sekarang kita nak tahu apa sebenarnya takwa itu, supaya kita jelas, ya. Takwa disebut di dalam Al-Quran mengandungi 3 makna. Perkataan takwa dalam Al-Quran ada banyak tempat, tetapi dalam banyak-banyak tempat itu setelah dianalisis oleh ulama ada 3 makna. Yang pertama, makna dia ialah takut kepada Allah. Satu daripada sampel ayat dia ialah surah Al-Baqarah ayat 41. Wa iyaya fattaqun. Maksudnya, dan kepada akulah kamu bertakwa, kamu takut. Itu satu makna. Kedua, kadang-kadang artinya bermakna taat dan ibadah. Ya, taat dan ibadah. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga yang dibaca oleh para khatib setiap hari Jumaat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat tu kita faham bahawa takwa itu bermaksud menyerahkan diri kita supaya patuh kepada segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kedua.
Maksud ketiga kepada takwa ialah mensucikan hati dari kederhakaan dan dosa, dan inilah makna yang paling banyak dalam ayat-ayat Quran berkaitan takwa. Ya, mensucikan hati daripada kederhakaan dan dosa. Dan itu yang paling banyak. Dalam banyak-banyak, kan saya sebut tadi dalam Quran banyak ayat menyebut tentang takwa. Ada sebahagian kecil ayat yang memberikan kita makna takwa itu bermaksud takut Allah, takut akan Allah. Sebahagian lagi kecil ayat Quran menyebut makna takwa itu adalah mengabdikan diri kepada perintah dan larangan Allah. Dan sebahagian yang banyak ayat-ayat Quran memberikan makna takwa itu sebagai mensucikan diri dari dosa dan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih kurang definisi kepada takwa. Seterusnya kita pergi kepada perkara ataupun tajuk lain, iaitu apa yang digambarkan sifat orang yang bertakwa itu. Kita dah tahu betapa pentingnya takwa, kita dah faham apa maksud takwa, 3 maksud tadi, dan sekarang kita akan sama-sama mendengar dan cuba mengenal pasti adakah ciri-ciri ini ada pada diri kita ataupun ciri-ciri yang disebut sebagai orang yang bertakwa ini masih lagi belum kita miliki. Sekiranya sudah ada, alhamdulillah, teruskan istiqamah. Tetapi sekiranya ada ciri-ciri yang masih lagi belum ada dalam diri kita, berusahalah kita untuk menguasai ataupun berwatak dengan perwatakan ciri orang bertakwa tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada satu ayat yang jelas, clear, crystal clear, yang mengatakan ciri orang bertakwa itu apa. Ingat ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 177, 177, ya. Ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Balik rumah boleh buka surah Al-Baqarah ayat 177. Dekat situ details Allah menyebut ciri orang bertakwa. Saya bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitab wan nabiyyin. Pertama, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Ketiga, wa aqamas salah. Keempat, wa ataz zakah. Kelima, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. 6 ciri besar, 6 ciri pokok kepada orang yang bertakwa. Okey, apa dia? Yang pertama, tentang iman. Sifat orang yang bertakwa yang pertama ialah beriman. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan dari Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada akhirat. Ya, maksudnya iman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak mengaku kita orang beriman tu mudah, kan? Bila kita kata iman tu apa? Al-iman tu taqrir bil lisan, tasdiq bil qalbi, wal amal bil jawarih. Prasyarat kepada iman itu ada 3. Pertama, takrir, mengulang atau menyebut dengan lisan. Sebab itu kita orang Islam yang dikatakan masuk Islam tu adalah dengan syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu beriman, takrir. Tasdiq bil qalbi, yakin. Tasdiq tu percaya, yakin. Dia tak boleh nak disebut saja, tetapi dalam hati merasakan keyakinan Allah itu satu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah.
sebut yakin. Tak cukup dengan dua tu. Ada yang ketiga, wal amalu bil jawarih. Apa yang kita lafazkan, apa yang kita imani itu perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Cukup tiga perkara itu barulah sempurna imannya. Kalau kita sekadar lahir dalam keluarga Islam, dia celik-celik mata, dah mak ayah kita dah talkinkan la ilaha illallah. Dalam buai anak pun kita menyanyi, mendodoikan anak la ilaha illallah. Semacam lagu kan. Itu dah jadi auto anak tu dapat. Tetapi kepercayaan, keyakinan itu perlu dengan ilmu. Dan amalan itu perlukan ilmu, perlukan struggle, perlukan mujahadah. Nak melawan nafsu. Kadang-kadang kita tahu apa yang kena buat. Kita tahu apa yang tak boleh buat. Tetapi nafsu kita nak juga buat apa yang Allah larang. Nafsu kita malas buat apa yang Allah suruh. Jadi itu semua memberi indikator kepada kesempurnaan dan kecatatan iman kita. Tiga perkara. Iman, pertama iman. Kedua, itu yang disebut sebagai Islam. Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa, pengamalan Islam. Yang pertama, mendirikan solat, menunaikan zakat. Itu yang disebutlah ya. Tetapi dia punya keseluruhan intipati adalah tentang rukun Islam. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Syahadah ya. Kemudian solat 5 waktu sehari semalam. Berpuasa di bulan Ramadan, apa lagi? Mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Jadi itu basic kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Seterusnya, yang ketiga cirinya yang besar ialah mengeluarkan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan lain-lain. Dalam ayat ni disebut wa atal mala ala hubbihi. Mengeluarkan harta kita yang kita cinta, yang kita suka. Harta yang kita suka tu kita keluar. Bukan harta yang kita dah tak nak. Ya. Bukan kata tak boleh. Ya. Baju-baju yang kita dah tak pakai, kita bagi orang. Ada juga pahalanya. Tetapi orang yang bertakwa tu up to the level dia boleh berikan kepada orang lain barang yang dia suka. Kita paling suka apa kat dalam rumah? Orang datang, tetamu datang kan, cantiknya awak punya pinggan mangkuk ni. Dia suka kan? Tak apalah, ambil lah, bawa balik. Cantiklah awak punya brush ni. Ambil lah. Ya, benda yang kita sayang. Makin susah kita nak lepaskan barang tu daripada kita, tetapi kita berjaya beri barang tu pada orang, itu level takwa tinggi. Sebab apa? Sebab apa? Fikir logik. Sebab bila kita berjaya melepaskan barang yang kita paling sayang, bermakna kita tidak ada attachment dengan barang itu. Attachment kita hanya dengan Allah. Kita letak priority pada apa yang Allah pesan. Wa atal mala ala hubbihi. Kita mengeluarkan harta yang kita sayang. Kita punya fokus yang itu, bukan pada barang itu. So, bila Allah dah sebut itu, kita boleh melepaskan barang itu, bermakna attachment kita bukan pada barang tetapi pada perintah Allah. Ya, itu dia. Bukan senang tu. Sebab itu takwa tu levelnya tinggi. Dan disebut harta tu dikeluarkan untuk siapa? Pertama, kerabat, kaum kerabat, adik-beradik, saudara mara, harta tu kita berikan. Anak-anak yatim, orang miskin dan lain-lainnya. Dia tak sebut pasal best friend. Yang perlu diutamakan kerabat, kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin. Lepas tu barulah. Ya. Kadang-kadang suka saya sebut, kita ni lagi mudah nak bagi hadiah pada kawan instead of nak bagi hadiah pada adik-beradik. Kita lebih mudah nak bagi duit pada kawan-kawan ataupun pada orang yang kita tak kenal
instead of bagi duit atau bagi apa sahaja pada adik-beradik kita yang susah. Itu bila benda tu berlaku pada kita, bermakna ada something wrong pada diri kita, pada jiwa kita sakit, jiwa kita sakit di situ ya. Orang yang ada ilmu, dah faham, dah dengar apa yang Nabi sebut, apa yang Allah sebut, maka dia akan bertindak dengan ilmu yang benar, yang betul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita perbetulkan tindakan kita ya. Bila bersedekah, utamakan kaum kerabat. Ya. Kita ada duit lebih, jangan diutamakan kepada orang yang kita tak kenal. Utamakan kepada kaum kerabat. Pandang kat kampung tu. Ada tak ada beradik kita yang susah? Yang itu yang ditolong dulu. Bukannya tolong orang yang tak kenal. Bukan nak kata tak boleh, tetapi prioritinya pada saudara mara kita yang susah. Itu lebih tinggi kualiti sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ciri orang bertakwa yang seterusnya. Sabar tatkala mendapat penderitaan, kesempitan dan tatkala perang. Ya, sabar. Ditimpa sakit, sabar. Duit gaji bulan ni tak cukup, sabar. Ya, jangan merungut. Ya. Seterusnya menepati janji, benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan syiar-syiar Allah, banyak ya, menginfakkan, membelanjakan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Ini disebut ni, mana tadi ayat dia? Membelanjakan harta dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan nak belanjakan harta di jalan Allah ni waktu lapang je. Waktu ada duit, waktu senang ya. Tapi waktu ketika sempit pun sama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, ketika sempit, duit bulan ni tinggallah 300 dalam bank. Nak mensampai kepada hujung bulan. Ya. Yakin dengan apa yang Allah sebut. Satu kita keluar, dia akan berganda 700. Kan? Ada ayat Quran tu kan? Bagaimana dia berganda. Dia atas keyakinan kita. Once kita yakin, dia akan berlaku. Tapi kalau kita saja-saja nak test lah. Hari ni keluar duit, esok dapat tak berganda macam Zaza cakap tu. Kalau nak test memang tak ada lah. Yakin dulu. Dan jangan ditunggu. Orang yakin, dia yakin je, dia tak perlu tunggu. Jadi tak besok ya. Macam tu tak boleh. Okey. Seterusnya menahan rasa amarah. Itu juga ciri-ciri orang bertakwa. Ini pada surah yang lain ya, bukan pada surah Al-Baqarah. Surah seterusnya, surah Ali Imran ayat 133 sehingga 134. Jemaah boleh catat, nanti boleh flashback balik bila balik rumah. Nak tengok ciri-ciri orang yang bertakwa. وَسَارِعُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri-ciri orang bertakwa, menahan rasa amarah. Kita bila nak marah, cepat-cepat istighfar dulu supaya kita waras. Saya cakap ni pengalaman sendiri kan. Kita ni orang perempuan kadang-kadang mudah sangat lost. Hilang kewarasan ya. Bila hilang kewarasan ditambah pula dengan syaitan yang semakin mengapi-apikan kita, maka jadilah kita macam singa kan. Jadi bila rasa macam nak marah aja, dah mula ada rasa tu, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi ajar apa? Nabi ajar apa? Kalau ada nak marah, dah start rasa nak marah tu, apa Nabi kata? Salah satu dia punya terapi rawatan adalah ambil wuduk. Ambil wuduk. Cepat-cepat pergi toilet, pergi sink, ambil wuduk. Lagi satu terapi ataupun kaedah nak mengawal kemarahan dari membara ialah kalau waktu tu kita sedang berdiri, Nabi kata duduk. Cool down, duduk dulu.
Kalau tengah duduk waktu tu marah, baring. Baring, serius. Supaya temperature marah tu slow down. Kenapa Nabi SAW sampai up to the extent bagi tips pada kita? Ini bermakna marah ni memang fitrah, mudah. Manusia ni mudah nak marah. Dan marah ni bahaya. Sebab tu Nabi bagi tips supaya kita tak layan marah ni. Ya? Tak syok lah Ustazah tak marah. Terbuku kat hati ni. Ya. Itu jiwa yang sakit. Ya. Marah tu seronok ke? Saya sendirilah. Kalau marah, lepas marah lagi sakit. Betul tak? Mungkinlah kita rasa, lega, aku dah marah. Keluar dah semua. Tetapi bila lama sikit kita duduk, balik tenang-tenang kan. Menyesal aku marah orang tu. Nah, mesti jiwa yang sihat, dia akan menyesal balik. Sebab dia dah termarah. Bila kita dah termarah, macam-macam perkataan keluar. Macam-macam mimik muka keluar. Macam-macam tindakan yang keluar. Lepas tu akan menyesal. Selalu ingat itu. Marah tu tak ada bawa kebaikan. Kita kata kita lega, tetapi silap sebenarnya. Dia tak melegakan kita pun sebenarnya. Tertipu saja. Bahkan dia memberikan kita lagi kerungsingan. Alah, dah termarah pula orang tu. Daripada elok-elok je dah bergaduh pula. Kenapalah aku termarah dia tadi. Contohnya ya. Contoh tertinggi suara dekat suami. Agak-agak senang je kena elok-elok balik. Mau tidak? Dah malu kan? Sehari dua jugalah macam nak kontrol kan. Nak cover balik. Ya. Jadi ingat. Sebelum marah ingat. Marah tu bukan senang nak recover balik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poin terakhir yang saya nak sebut. Ciri-ciri marah tu selesai dah ya. Lebih kurang ada 15 ciri. Ciri marah. Ciri takwa. Ciri orang yang bertakwa. Banyak. Ya, nanti boleh kita tengok satu-satu pada surah Al-Baqarah ayat 177, surah Ali Imran ayat 133 sehingga 134. Kat situ perhatikan satu-satu. Buat checklist, semak pada diri kita, sudah adakah sifat-sifat orang bertakwa tu pada diri kita. Kalau ada yang masih belum, usahakan. Macam mana nak usaha Ustazah? Kena paksalah, kena buat. Ya. Tetapi semakin kita belajar, insya-Allah hidayah dan taufik serta pertolongan Allah akan sampai pada kita. Poin seterusnya adalah berkaitan berkat takwa ataupun orang yang bertakwa ni apa faedahnya? Apa faedahnya? Banyak faedahnya. Subhanallah. Kalau dalam kitab ni kan. Sampai 19, 20, 22. Banyak faedahnya disebut ni dalam kitab ni. Disebut. Mungkin ada lagi yang tak disebut oleh Syekh Majdi ni. 24 faedah orang yang bertakwa. Saya pergi secara laju. Pertama, orang yang bertakwa ni dia akan mudah mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Hatinya cenderung untuk menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan. Hatinya cenderung untuk belajar Al-Quran. Hatinya cenderung untuk memahami makna-makna Al-Quran. Hatinya cenderung untuk ikut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Itu berkat pertama daripada sifat takwa. Jadi kita flashback. Kalaulah dalam hati kita tak ada rasa minat untuk menelaah Quran, ada maknanya kepada takwa kita. Kedua, berkatnya takwa itu kedudukannya tinggi di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, orang yang bertakwa kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Ketiga, keberuntungan masuk syurga dan mendapat apapun yang ada di dalamnya. Yang saya sebut ni semua ada dalil, semua ada dalam ayat Al-Quran ya. Cuma saya terus bagi intipati saja. Yang keempat, mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta pada orang yang bertakwa. Kelima, mendapat keberuntungan bersama-sama Allah. Maksudnya apa? Di hari kiamat
di syurga kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keberkatan orang yang bertakwa. Keenam, memperoleh keberuntungan dan kejayaan. Untung dan kejayaan ini adalah takrifan Allah lah. Ya, bukan takrifan manusia akal kita sahaja. Beruntung dan berjaya dengan definisi beruntung dan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa adalah orang beruntung. Orang bertakwa adalah orang yang berjaya. Kadang-kadang kita ada persepsi orang yang berjaya itu siapa? Orang yang belajar tinggi. Orang berjaya itu siapa? Orang yang kerjanya, kedudukan pekerjaannya tinggi di sisi masyarakat. Orang yang berjaya itu siapa? Orang yang pangkatnya tinggi. Itu semua adalah persepsi akal kita. Tetapi sebagai seorang beriman, bila kita nak faham satu-satu konsep takrifan itu, kita refer kepada takrifan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya. Sebab kita ni makhluk ciptaannya. Jadi Allah sahaja yang tahu maksud kejayaan itu apa. Ya, di sisi Allah. Siapa? Orang yang bertakwa. Seterusnya, hilang rasa takut dan kesedihan dari hati. Mendapat khabar gembira keberuntungan di dunia. Orang bertakwa akan hilang rasa takut yang sangat. Akan hilang rasa sedih hati yang sangat. Sedih sikit-sikit tu fitrah lah. Ya. Takut sikit-sikit tu fitrah. Ya. Takkan harimau depan mata kita tak takut kan? Mesti takut. Tetapi dia tidak ada ketakutan yang mendalam, kerisauan yang mendalam terhadap sesuatu hal berkaitan dunia. Terbuka berkat dan nikmat dari langit serta bumi. Orang yang bertakwa ini dibukakan keberkatan langit dan bumi. Mendapat apa yang boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. Orang yang bertakwa ni, dari hari ke hari Allah akan memberikan dia pintu hidayah. Supaya dia semakin boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kadang ada satu keadaan tu kita confuse. Ni betul ke salah? Ni betul ke salah? Macam betul tapi macam salah. Orang yang bertakwa, dia akan faham dan dia akan tahu benda tu betul atau salah. Ya, bila mana dah bercampur dan sebagainya. Bercampur apa? Maksud saya, kita tengok satu keadaan tu dia macam confuse. Ini betul ke salah ni? Tapi orang yang bertakwa, Allah berikan hidayah padanya untuk dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Seterusnya, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Aspek security ni, rasa secure, rasa dilindungi ni adalah satu masalah psychological issue ya. Kalau remaja-remaja sekarang ataupun gejala-gejala yang berlaku dalam masyarakat ialah rasa tidak selamat, rasa tiada perlindungan, tidak dilindungi. Itu. Jika kita bergantung perlindungan kepada manusia semata, memang kita takkan rasa secure. Tetapi kalau kita sandarkan perlindungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa tenteram itu. Contoh, orang yang ada suami yang melindungi dengan orang yang ada suami tapi suaminya tidak berperanan seperti yang sepatutnya. Kalau kedua-dua isteri ni hanya bergantung kepada suami, of course dia akan rasa perbezaan. Isteri yang ada suami yang baik, yang soleh, dengan isteri yang dianugerahkan, diuji dengan suami yang tidak, yang kurang soleh. Yang ini, isteri ni dia akan rasa selamat, of course. Yang ini dia takkan rasa selamat, sebab dia dapat suami yang macam tu. Tetapi bagi kedua-dua isteri ini tadi, sekiranya dia meletakkan perlindungan hanya kepada Allah. Maksudnya suami itu hanya sebab sahaja. Tetapi perlindungan yang mutlak datang dari Allah, maka walaupun isteri tadi diuji Allah dengan suami yang kurang soleh, dia tetap rasa tenteram dalam diri dia. Sebab dia faham bahawa yang melindungi dia yang sebenarnya ialah Allah, bukan suami. Nah, kefahaman-kefahaman ini penting untuk setiap kita tahu. Supaya apa? Supaya kita dapat menjalani ujian dunia ni dengan tenteram.
Fitrah dunia ni, kehidupannya memang ujian. Tak ada siapa yang hidup senang lenang kat dunia. Tak ada siapa yang hidup tak diuji kat dunia. Sebab itu sifatnya dunia. Ya, kena faham. Kita tengok orang ni kan, senang aja, tak ada ujian di hidup dia. Senang aja. Itu kita nampak. Hakikatnya ada ujian pada dia. Yang tak diuji di mana nanti? Pada mahsyar diuji. Sana tu result. Dia punya natijah. Ya. 11, keselamatan dari neraka pada hari kiamat. 12, berkumpul bersama utusan Rasul-Rasul Allah yang terhormat. Orang yang bertakwa, akhirat kelak dia berpeluang untuk bertemu dengan Nabi SAW dan juga para anbiya yang lain. Sekarang ni kat dunia kita dengar je. Dengar hadis Nabi, dengar cerita Nabi Nuh, dengar cerita Nabi Musa, dengarlah cerita pasal Nabi Adam. Tetapi orang yang bertakwa, insya-Allah kita semua boleh berpeluang bertemu dengan semua Nabi-Nabi yang kita pernah dengar. Teringin tak nak jumpa Nabi Adam? Ya, kita dengar je Nabi Adam kan, cerita Nabi Nuh, semualah. Ada tak rasa teringin nak jumpa mereka semua? Jadi kena jadi orang yang bertakwa, baru kita dapat jumpa. Seterusnya, beruntung dan diampunkan dosa. Saya bacakan saja ya. Kemuliaan di sisi Allah, berada di suatu tempat yang aman, mendapat rahmat, hidayah dan maghfirah, keluar dari kekhawatiran dan kesempitan dunia maupun akhirat. Sebab itu kadang-kadang bila saya tengoklah kan cerita Bersamamu tu kan, contohlah kadang-kadang kan Bersamamu ke apa-apalah cerita, kita tengok secara zahirnya orang tu hidup dia susah tau. Tetapi bila ditemu ramah, tak lekang dari mulut dia mengatakan Alhamdulillah, saya redha dengan ujian. Mukanya tersenyum saja. Walaupun rumah dia mungkin duduk bawah jambatan, pondok kecil, copak capek, bocor sini sana. Tetapi dia tenteram. Apa punca dia tu? Takwa. Ya? Sebab tu logik akal kita macam pelik. Ada orang, rumah dia besar, ya? Kereta besar, anak-anak semua kerja besar. Tapi dia duduk termenung, muka dia sedih saja. Jiwa tak tenteram. Jadi kebahagiaan, ketenteraman itu bukan pada materials, tapi pada takwa. Takwa tadi memberi ketenteraman pada jiwa kita. Segala urusan dipermudahkan, segala kesalahan ditutupi dan pahalanya dilipat kali gandakan. Selamat dari tipu daya orang-orang yang dengki dan iri hati. Ya. Siapa yang kena orang dengki dengan kita dan sebagainya, tingkatkan takwa. Ya, InsyaAllah selamat dari semua itu. Diterima secara ramah dan baik oleh para malaikat pada hari kiamat. Ya, dan itu yang terakhir. Baik, Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dah dengar yang dikupaskan oleh Syekh Majdi, saya sampaikan ya. Apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sabdakan berkaitan dengan takwa itu apa, kenapa takwa penting, apa ciri-ciri orang yang bertakwa, apa kelebihan sekiranya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal lagi untuk kita berusaha meningkatkan level of takwa dan beramal, berperwatakan, bersifat dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, tidak lain, tidak bukan hanya kerana ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kelak natijahnya ada banyak yang tadi yang disebutkan berdasarkan ayat Al-Quran. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.